الثاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah tanpa meninggalkan masa, saya serahkan terus kepada Pak Ustaz insyaAllah. Fatafadhal mashkura wa ma'jura insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Khairu ma uhyikum bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa tabi'in wa tabi'ihim wa ila jami'i awliya'illahi as-salihin والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين. شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Alhamdulillah, saya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat hadir ke masjid ini untuk pengajian kitab Anugerah Allah dalam solat rawatib. Dan syukur jazilan Fadil Ustaz Pengurusi Majlis, Tuan Imam Al-Fadil, Nadir Pengurusi Masjid, Ahli Jawatan Kuasa, para masyayikh, para habaib, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bicarakan perkara-perkara penting atau tajuk-tajuk penting yang ada di dalam kitab Anugerah Allah dalam solat rawatib ini. Sebelum itu, ketika masuk dalam masjid, ada etikanya, kerana masjid ada tempat yang khusus perbicaraannya dalam kitab fiqh, sehingga ada cara masuk, kesuciannya itu dikhususkan dalam kitab-kitab fiqh. Sehingga dalam bab i'tikaf pun ada juga niat i'tikaf ketika masuk dalam masjid, seperti yang kita lihat di Masjid Surau, iaitu nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Ada satu lagi cara supaya i'tikaf tadi itu lebih besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu dinazarkan i'tikaf itu. Sama ada nazar itu sudah ada sebelumnya, contoh di rumah ataupun sebelum pergi masjid. Mungkin kita ada nazar, kalau anak dapat masuk U umpamanya, saya bernazar untuk beriktikaf di masjid. Nazar itulah nanti yang akan dibawa ketika datang ke masjid. Atau tidak ada nazar apa-apa sebelumnya, tapi bila masuk di pintu masjid, belum masuk di ruang masjid lagi, masuk pintu tu, diniatkan sebegini, ya Allah, aku bernazar, kena sebut perkataan nazar. Untuk beriktikaf kena sebut perkataan i'tikaf selama mana berada di dalam masjid ini.
Kalau 5 minit, 5 minit lah. Kalau 10, 15, 1 jam, begitulah. Jadi ini namanya niat nazar, belum lagi niat i'tikaf. Ketika nanti duduk, hatta kata ulama, ketika berjalan menuju ke saf solat, barangkali orang itu datang lambat. Ketika dia berjalan itu, dia sudah boleh berniat untuk i'tikaf nazar ini, sama ada ketika dia duduk ataupun sebelum duduk. Hatta kalau dia berniat di dalam solat pun hasil, tetapi itu makruh sebab mengganggu kekhusyukan solatnya. Tapi hasil, caranya nawaitu fardal i'tikafi fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku berniat fardu i'tikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Kenapa jadi fardu? Kerana i'tikaf yang sunat tadi dinadarkan, dia akan jadi berubah statusnya menjadi fardu. Sebab itu tidak cukup dengan nawaitul i'tikafa, tapi nawaitu fardal i'tikafi. Ataupun cara yang lebih senang, cara yang kedua bawah tu, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid mandhuran lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini, iktikaf yang dinazarkan. Sebab sebelum masuk tadi kita bernazar, ataupun di rumah kita bernazar kerana Allah Ta'ala. Maka jadilah iktikaf yang kedua ini lebih besar pahalanya daripada yang pertama. Kenapa? Sebab nilainya, statusnya adalah status fardu. Yang dinazarkan itu fardu wajib. Maka kerana itu, itulah cerdasnya para alim ulama ketika mengistinbatkan sesuatu hukum, lalu kita bermanfaat daripada istinbat mereka itu. Jadi sekali-sekala apa salahnya untuk kita praktikkan. Ini dua cara niat untuk beriktikaf. Naam. Baik. Kita nak bicarakan tentang solat-solat sunat. Sebahagian ulama membahagikan solat-solat sunat kepada 3, sebahagian kepada 2. Yang pasti yang pertama sekali, solat sunat rawatib, berasal dari perkataan ratib, susun, atur. Sebab ia tersusun dan teratur mengikuti solat-solat fardu. Sehingga kalau sebelum itu namanya qabliyah, dan selepas itu namanya ba'diyah. Yang qabliyah dan ba'diyah ini nanti akan dibahagikan kepada 2 kategori lagi, iaitu yang muakkad dengan ghair muakkad. Yang sangat-sangat dituntut sebab Nabi tidak pernah meninggalkannya. Malah kalau Nabi tinggal, Nabi akan qadhakannya. Itu solat sunat rawatib muakkad. Yang tidak muakkad bukan maksudnya tidak dibuat, tetapi Nabi membuatnya, tetapi tidak selalu yang muakkad. Itu namanya rawatib. Yang kedua namanya nawafil. Walaupun sebahagian kitab mengatakan rawatib itu di bawah payung nawafil. Sebahagian yang lain tak. Kita bezakan, sebab yang namanya solat nawafil itu nanti dia di tengah-tengah solat tatawu'at ataupun solat mutlak. Di antara rawatib dengan mutlak, itulah namanya nawafil. Bermula daripada solat sunat isyraq di awal pagi itu, kemudian duha, kemudian masuk maghrib awwabin, kemudian tahajud, tasbih, istikharah, hajat dan sebagainya. Sebahagian memasukkan witir di bawah nawafil. Dalam kitab Matla' al-Badrain fi Majma' al-Bahrain diletakkan witir itu di bawah rawatib, itu selepas Isya. Kenapa? Sebab tuntutan witir itu sangat kuat, sehingga dalam mazhab Hanafi ia menjadi wajib. Adapun tatawu'at,
Itu juga nawafil asalnya, cuma dikategorikan supaya lebih jelas untuk mutlak. Mutlak ini yang tidak ada waktu yang khusus, sebab yang khusus. Silakan sahaja untuk solat sunat mutlak ini. Inilah yang dilakukan oleh para ahlullah, sembahyang malam yang beratus-ratus rakaat, selain daripada solat sunat tahajud. Umpamanya Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man, solat malamnya 300 rakaat setiap malam. Kalau kita di Malaysia, solatnya pelbagai. Tahajud dahulu, kemudian tasbih, kemudian hajat, kemudian istikharah umpamanya, kemudian taubat, kemudian hajat, ditutup dengan witir. Kalau orang Arab, dia jarang begitu. Dia tidak bagi nama-nama, terus solat tahajud sahaja. Usalli sunnatat tahajjudi raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar, salam, usalli sunnatat tahajjudi, usalli sunnatat tahajjudi. Kalau tidak solat tasbih, begitulah. Solat yang ratus-ratus rakaat itu namanya solat sunat tahajud. Kalau tidak pun solat sunat mutlak sahaja, usalli sunnatan raka'ataini lillahi ta'ala, usalli sunnatan raka'ataini lillahi ta'ala. Itu namanya solat sunat mutlak. Itulah nanti sebahagian ulama mengatakan solat sunat mutlak ini oleh kerana yang wajib dalam niat hanya satu, iaitu qasad. Kalau yang fardu dia 3, qasad, ta'arud, ta'yin. Kalau solat sunat qabliyah, ba'diyah, itu yang wajibnya qasad dengan ta'yin solat apa. Sebab ta'arud tidak ada sebab fardu. Tapi yang mutlak, yang wajib dalam niat hanya satu, iaitu sahaja aku, Allahu Akbar sah. Yang wajibnya itu. Tapi sunat kalau ditakyin, jenis apa solat itu. Sehingga di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada namanya solat malam Itsnain, malam Selasa, malam Rabu, malam Khamis, malam Jumaat, Sabtu, Ahad. Cari hadis tak jumpa. Malah dalam kitab-kitab Jawi yang lama dulu, solat mendirikan rumah, solat cari barang hilang, dan lain-lain. Kalau orangnya mengaji habis, dia akan tahu ini adalah kategori solat sunat mutlak. Kenapa disebut malam Itsnain, malam Selasa, malam Rabu? Sebab mentakyinkan solat itu dalam niat. Ketika mendirikan solat sunat mutlak, hukumnya sunat. Sebab itu Imam Al-Ghazali dalam kitabnya ada solat-solat sunat gitu. Kalau mengaji hadis akan faham ini adalah solat sunat mutlak. Fadilat solat sunat secara umum ada di dalam kitab kita ini. Muka surat 17. Sebelum itu muka surat 1. Fadilat solat sunat secara umum mencukup dan melengkapkan kekurangan yang ada pada solat fardu. Kita tak baca keseluruhan sebab masa kita tak berapa mengizinkan, waktu agak singkat, melainkan daurah yang khusus itu lain. Baik, dalam hadis yang panjang ini, ketika Allah meminta dan bertanya kepada para malaikat, walhal Allah mengetahui tentang solat hambanya, apakah sudah cukup ataupun tidak. Kalau tidak, maka dilihat hal lahu min tatawwu', apakah dia ada solat sunat. Kalau ada solat sunat, maka solat itu menjadi jabirah, menjadi jubran, penampal kepada solat fardunya yang kurang itu. Yang kedua, muka surat 2, laju-laju sahaja. Allah mencintai orang yang melakukan amalan sunat dan menjaganya serta memperkenankan permintaan. Ini satu wasilah untuk mohon kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Yang ketiga, muka surat 4, ia sebagai suatu jalan untuk bersama Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam.
Ini walaupun ditujukan kepada Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, tetapi perkara ini juga umum untuk umat. Nah, ketika Nabi bertanya kepada seorang pembantunya yang bernama Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, "Sal, mintalah sesuatu." Sebab beliau khidmat dengan Nabi. Kata beliau, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku meminta kepada Tuhan untuk menemani Tuhan di surga. Ini permintaan yang bijak. Sebab menemani Tuhan di surga, satu, sudah pasti masuk surga. Allahumma ja'alni wa ja'alkum minhum. Yang kedua, surga mana yang Nabi masuk? Surga Firdaus. Dua. Yang ketiga, surga Firdaus itu nanti dimasuki orang-orang yang hebat. Takut nanti Nabi masyghul dengan yang lain, tidak dengan kita. Ini sudah pasti bersama selalu dengan Nabi. Tiga, murafaqataka fil jannah. Nabi tawadhu, au ghaira dhalik, mungkin yang lain tak, huwa dhak, yang itulah yang aku mohon. Nabi minta balik pada Rabi'ah tadi, fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantu saya atas apa yang kamu mohon dengan banyakkan sujud. Banyakkan solat. Solat apa? Solat fardu cuma 5. Solat rawatib dan solat nawafil, termasuk solat tatawwu. Isyarat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakannya, bermakna sudah pasti suatu yang punya hikmah yang besar. Fadilat umum yang ada dalam solat fardu ada juga dalam solat sunat. Umpamanya fadilat membaca satu huruf Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Siapa yang baca satu huruf daripada huruf-huruf Al-Quran, baginya satu kebajikan menyamai 10 pahala. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Fatihah tu berapa huruf kat situ, surahnya berapa lagi, itu baru satu rakaat. Banyak anugerah Allah hadirin. Fadilat surah Al-Fatihah itu Masya Allah. Surah Al-Fatihah itu surah yang paling besar di dalam kitab-kitab sebelumnya. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Al-Quran sendiri. Tidak ada yang boleh menandingi kehebatan suratul Al-Fatihah. Itu sangat masyhur. Kita tidak bahaskan panjang, jadikan ia amalan pada seharian kita. Fadilat surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas, inilah dua surah yang selalu dibaca dalam solat sunat, rawatib baik, nawafil baik, tatawwu baik, dan membacanya pahala besar. Qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rub'al Quran. Sekali baca Qul ya ayyuhal kafirun menyamai 1/4 Quran. Dibaca 4 kali seperti pahala 1 Quran. Wa qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal Quran. Membaca Qul huwallahu ahad menyamai 1/3 Al-Quran. Panjang kan? Muka surat 12, fadilat bacaan ketika i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu bacaannya dicatat oleh 30 lebih malaikat. Ceritanya panjang ya. Ketika seorang sahabat di belakang Nabi solat, dan Nabi mengatakan ketika i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, beliau membaca sesuatu yang Nabi tak pernah ajar. Yang Nabi ajar ketika imam menyebut Sami Allahu liman hamidah, maka cukup dijawab mil'us Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd, atau Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u min syai'in ba'd. Tapi sahabat tadi tak, dia baca satu bacaan yang Nabi tak pernah ajar.
Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Sampai Nabi tanya selepas solat, manil mutakallim? Siapa yang baca tu? Ana. Lalu kata Nabi, inni ra'aitu bid'an wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubu awwal. Waktu kamu baca tadi, saya lihat 30 lebih malaikat datang berebut-rebut nak catat siapa di kalangan mereka yang mula-mula sekali mencatat. Ni dibaca setiap kali i'tidal, pahalanya 30 lebih datang. Kalau kita kasyaf boleh lihatlah. Kalau tak, tak mengapa. Ada hikmahnya kita tak melihat. Kalau kita boleh lihat, pakai tak habis sembahyang kita. Dok tercengang, dok tengok besar no. Cerita lain pula. Sujud itu fadilat yang sangat luar biasa. Setiap satunya ada hadis dalam kitab ini, kita lalu sahaja. Fadilat salawat itu sudah ma'ruf. Dalam salat kita bersalawat, fadilat, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, bacaan lain. Ini semua besar-besar ni hadirin. Istilahnya kecil, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istilahnya kecil, tapi pahala hikmahnya sangat besar. Saya bagi satu contoh untuk hadirin. Tidak tentang tasbih, tidak tentang tahmid, takbir, tahlil, tapi lain daripada itu. Maksudnya yang tidak popular tetapi fadilatnya besar. Ini kan pula yang popular ini. Doa sebelum tidur, Bismikallahumma ahya wa amut. Kita terlalu hafaz sampai bertukar-tukar. Bismikallahumma ahya wa amut. Esok malam Bismikallahumma amutu wa ahya. Tak apa. Yang penting Bismikallahumma tu ada. Bismikallahumma pendek je, tapi hadirin, dia punya khasiat itu luar biasa. Al-Imam Ibn Kathir meninggal pada tahun 774 Hijriyah. Beliau sebutkan di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Kisah dulu ada satu kafilah di antara pemuka pedagang Quraisy yang ada bersama rombongan itu adalah Harab bin Umayyah. Harab bin Umayyah berhenti di satu kawasan yang dikatakan, kalau bahasa kita ni, kerah. Tempat tu kerah. Tempat itu banyak jin. Ada seekor ular yang sebenarnya jin. Lalu sebahagian yang ada di dalam rombongan tadi bunuh ular tadi. Dia sebenarnya membunuh jin. Jin di situ marah. Esok ada seorang tua perempuan datang dengan tongkat. Lalu dihentaknya tongkat itu, bertempiaran binatang-binatang lari. Unta, kambing yang dibawa mereka tadi itu. Sebab yang lihat jin binatang, manusia tak tengok. Hari yang susahlah cari unta, lari, kambing dan sebagainya. Susah dibuatnya. Dah dapat semua kumpul, esok mai lagi perempuan tadi tu. Hentak lagi, lari lagi, bertempiaran lagi, cari lagi, susah lagi. Janganlah berterusan. Akhir sebahagian mereka tanya dengan orang di kawasan itu, kenai tak perempuan ni begini, tak kenai, hak ni tak kenai, orang ni tak kenai, orang ni tak kenai. Akhir dia panjang lagi tak kenai tu, cuma saya kena berhenti je. Akhir berjumpa dengan seorang orang tua perempuan juga. Tanya, "Nek, tahu tak dengan fulanah, nenek yang begini." Kata nenek tu, "Saya tahu. Itu sebenarnya jin yang menyerupai manusia." Kenapa nenek ini tahu itu jin? Sebab nenek ini pun jin juga.
Tapi yang pelik, nenek jin ini tadi bagi tahu, kalau dia datang lagi, bacakan padanya Bismikallahumma. Itu yang kita baca sebelum tidur tu. Dia akan terbakar nanti, akan mati dia. Oh, Masya Allah. Selepas ucap terima kasih dan sebagainya. Ini tak pelik. Jin mengajar sesuatu untuk mengalahkan jin, tak pelik. Sebab dalam riwayat yang lain, pernah gandum yang diletakkan di Baitul Mal setiap pagi berkurangan, sehingga Sayyidina Abu Hurairah nak tengok siapa buat kerja, tak tahu. Akhir sembunyi. Malam tu lah, tengok ada tangan terjuluk keluar, tangkap. Rupanya apa? Jin. Hang buat kerja. Esok saya akan bawa jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong jangan bawa. Tak, hang telah ambil barang dalam ni, tolong. Saya, kata jin, dia buat negotiate, ya? Ajar kamu satu bacaan, kalau kamu baca, jin tak main. Jin aja bacaan, supaya jin pun takut. Nah, pelik. Apa dia? Ayatul Kursi. Ayatul Kursi. Esok pagi jin tu dilepaskan. Esok pagi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan, kata Rasulullah, jin itu pembohong. Jin itu pembohong. Tapi hak diajak malam tadi betul. Jin ni pembohong, jangan tak percaya. Tapi hak diajak malam tadi betul. Tu nak cerita, memang ada jin yang betul. Walaupun dia jin tapi dia ajak tu betul. Sama macam tadi. Habis esok hari, sungguh nenek yang datang bawa tongkat tu datang lagi. Ketika dia datang, salah seorang yang semalam jumpa nenek yang satu lagi tu, dia teringat bacaan kalau dibaca depan jin, jin itu akan musnah. Sebelum dihentak, dia sempat baca Bismikallahumma di hadapan jin itu. Jin tadi tu jadi menggelupak, dan sebelum dia mati, dia sempat tendang yang namanya Harab bin Umayyah tadi tu. Meninggal Harab bin Umayyah. Sebab tu jaga-jaga kalau nak ni orang yang kenal rasuk jin, jangan duduk depan-depan dia. Lagi kena flying kick, nanti bahaya. Di tepi dia nak meninggal Harab bin Umayyah. Akhir perjalanan diteruskan dan dibawa mayat Harab bin Umayyah. Tapi tak boleh dibawa berterusan sebab nanti mayatnya membusuk, maka akan jadi suasana tak selesa. Akhir mereka kuburkan Harab bin Umayyah di satu tempat yang remote, yang jauh sekali. Dikuburkan ikut cara ketika itu. Habis, lalu mereka nak beredar daripada kawasan kubur tadi itu. Tiba-tiba mereka dengar ada jin bersyair. Kemah juga jin ni bersyair. Jin ni bersyair. Dan syair ini pelik, ajaib. Sefasih macam mana pun orang itu, kalau dia baca syair jin ini jangan ditulis sebab ni syair jin. Sefasih macam mana pun, kalau dia ulang bait syair ni 3 kali ulang, mesti ada yang lekat, mesti ada yang tersasui. Sebab Masya Allah, heran juga saya tengok cerita ni. Jin ini pandai pula. Dia bersyair, dia guna bahar rajas. Bahar rajas. Apa bunyinya? Sikit sahaja. Sebab ni malam ni, siang cerita panjang tak apa. Wa qabru harbin bi makanin faqrin wa laysa qurba qabri harbin qabru. Itu. Wa qabru harbin, dan kubur orang bernama Harab bin Umayyah, fi makanin faqrin, di satu tempat yang sangat jauh, walaysa, dan tidak ada, qurba, dekat, qabri harbin, tidak ada dekat dengan kubur Harab itu, qabru, satu kubur pun. Dalam bahasa kita Melayu mudah, kubur Harab itu jauh,
daripada orang lain, dan satu kubur pun tidak ada berdekatan dengan kubur itu. Wa qabru harbin bimakani faqrin wa laysa qurba qarbin qabru. Wa laysa qurba qabri harbin qabru. Ini saya tersasul ni. Walaupun saya dah hafal ini. Dia pelik syair ini, kalau diulang 3 kali maka akan ada tersasul. Bukan kerana jin, tidak, tapi kerana dia punya bahar rajas tu nah. Wa qabru harbin bimakanin faqrin wa laysa qurba qabri harbin qabru. Hadirin, bismikallahumma aja. Pendek 2 perkataan macam ni. Bismikallahumma. Jadi mulai malam ni ataupun ketika nak tidur jangan dilupa baca ini. Apa dia? Bismikallahumma ahya wa amut. Dan kalau rasa takut-takut, rasa tidak nyaman, rasa perasaan gundah gelana, takut tempat tu kerai dan sebagainya, antara yang boleh dibaca Ayatul Kursi dan yang lain-lain, dan satu lagi Bismikallahumma. Itu baru Bismikallahumma, belum lagi tahlil, tahmid yang dah masyhur akan fadilat. Kita terus saja ya. Fadilat mengerjakan solat sunat ab'ad dan ab'ad berasal dari perkataan ba'dun, sebahagian. Kuatnya sunat ab'ad itu sehingga seolah-olah ia sebahagian daripada rukun. Cuma ditinggalkan masih sah, tapi hendaklah dikerjakan sujud sahwi. Laju ya. Muka surat 17, fadilat solat rawatib setiap hari secara umum. Solat rawatib khilaf ulama. Ada yang kata 12, dan 12 inilah yang menjadi solat sunat rawatib muakkad dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Berdasarkan hadis ini, satu lagi yang 10 rakaat, inilah mengikut mazhab kita, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, 10 rakaat. Masing-masing ada dalil. Dalilnya pada muka surat 17. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam qala ma min abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin 12 rak'atan tatawwu'an ghayra fariḍah illa banallahu lahu baitan fil jannah aw illa buniya lahu baitun fil jannah. Qalat Ummu Habibah fama barihtu usallihinna ba'd. Kata salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Ummu Habibah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang Islam solat pada setiap hari kerana Allah sebanyak 12 rakaat sunat, bukan wajib, melainkan Allah akan membina sebuah rumah di dalam syurga untuknya. Perawi kurang pasti, melainkan dibina sebuah rumah di dalam syurga untuknya. Lalu kata Ummu Habibah, maka aku tidak pernah meninggalkan solat-solat tersebut setelah mendengar ucapannya. Banyak lagi hadis yang lain, tapi kita rumuskan. Yang kata 12 itu di sini. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 selepas maghrib, dan 2 selepas isya. Jadilah 12. Adapun mazhab kita Syafi'i berdalilkan ini. Muka surat 22, supaya tuan-tuan yang ada kitab ini tahu kat mana sumber ambilannya ini nah. Jadi kita beli, saya tolong baca, jadi nanti boleh di mutalaah kemudian. Daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Muka surat 22. Hafidhtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat, rak'ataini qabla adh-dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'da al-maghrib wa rak'ataini ba'da al-isya wa rak'ataini qabla as-subh. Aku telah mengingat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 10 rakaat yang selalu dikerjakan oleh baginda, iaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepasnya, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kesimpulannya yang tadi. Bezanya 12 dengan 10 tu kat mana bezanya? Bezanya qabliyah zuhur.
Kalau mazhab Hanafi 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau mazhab kita Syafi'i 2 rakaat. Jadi boleh nak kerjakan, paling bagus lagi banyak lagi bagus. Kalau kita dah kerjakan 10, ya sudah mencukupi, tapi tambah lagi itu lebih manfaat. Jadi inilah dia 10 ini dalam mazhab kita yang disebut dengan solat sunat rawatib yang muakkad, yang sangat dituntut mengerjakannya. Jadi untuk lebih jelas solat rawatib ini ada yang muakkad, ada yang tidak muakkad. Mari kita lihat sama-sama. Untuk subuh, yang muakkadnya 2 rakaat sebelum, hukumnya muakkad. Selepas tiada, sebab waktu tahrim. Untuk zuhur ataupun untuk Jumaat 4 rakaat, tetapi dalam 4 rakaat itu yang muakkadnya hanya 2 rakaat. Untuk ba'diyah hanya 4 juga, tapi yang muakkadnya ada 2. Untuk asar 4 rakaat, nah tapi tidak muakkad, tapi pahala besar. Nanti kita lihat satu-satu. Selepasnya tidak ada sebab waktu tahrim. Untuk asar, untuk maghrib 2 rakaat tapi tidak muakkad. Nah, selepasnya itulah yang muakkad. Dan isya ada 4 rakaat, tetapi keempat-empat ini tidak muakkad. Nah, yang 4 rakaat selepasnya jangan ditinggalkan. Pahalanya seperti mengerjakannya pada malam Lailatul Qadar. Kita akan bicarakan 2 daripadanya muakkad. Kita sebut muakkad, tidak muakkadnya kenapa hadirin? Bila kita sebut muakkad, paling kurang yang muakkad tu jangan ditinggal. Tapi orang yang nak berjalan kepada Allah, dia bukan lihat muakkad tidak muakkad. Yang dilihatnya apa? Selagi ada solat, dia akan solat. Sebab itu guru kami Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki, beliau bagi tahu, orang yang kenal Allah, kalau disuruh hidup tapi tidak solat, seumpama ikan disuruh hidup tapi bukan dalam air. Apakah mungkin ikan hidup tanpa air? Faham? Dan orang yang kenal Allah, Allah sangat mengetahui. Tak cukup solat 5 waktu sehari semalam, tak cukup. Sebab itu ada solat rawatib. Dan Allah tahu tak cukup solat rawatib. Sebab itu ada solat nawafil. Dan tak cukup, Allah tahu ada hamba Allah sebegini. Sebab itu ada solat tatawwu' ataupun solat mutlak. Sebab selagi tak jumpa Allah, tidak dapat ke syurga dan keredaannya, selagi itu mereka tak puas. Ini yang Nabi sebut, orang mukmin itu la yashba'ul mu'min hatta muntahahul jannah. Orang mukmin yang sebenar takkan rasa puas kecuali nanti bila sudah masuk dalam syurga. Allahumma ja'alni wa ja'alkum minhum. Jadi solat rawatib yang 10 rakaat. 10 tadi tu ni, 10 yang di sini tadi tu, kita jadi sebegini. Apa dia? 2 rakaat subuh 2 dah kan? 2 rakaat sebelum zuhur 2, 2 rakaat selepas 6, 2 rakaat selepas maghrib 8, dan 2 rakaat selepas isyak. Jadi 10. Maksudnya paling kuranglah ma la yudraku jullu la yudraku kullu. Apa tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Tapi kalau orang yang ahlullah, ya, ahlul lail fi lailihim alladhu min ahlil lahwi min lahwihim. Orang yang ahli malam, berjaga malam, ladatnya mereka beribadat itu lebih ladat daripada ahli maksiat dengan lara mereka. Kalau dia dengar saya berceramah malam ni, gelak mereka 12, 10, mereka 300. Sayyidina Malik bin Dinar solatnya 1000 rakaat. Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau itu dipanggil As-Sajjad. As-Sajjad alal wazni fa'al.
Maksudnya yang banyak sujud, maksudnya yang banyak solat sunat. Sebab beliau solat sunat 1000 rakaat setiap hari dan malam. Cicit Rasulullah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Masya Allah. Imam Abu Hanifah di dalam kitab Al-Khairatul Hisan fi Manaqib Al-Imam Abi Hanifah An-Nu'man yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, sembahyang malam Imam Abu Hanifah 300 rakaat setiap malam. Beliau solat subuh selama 40 tahun dengan wuduk solat isya. Wuduk solat isya tu tak batal. Solat subuh pula 40 tahun. Bermakna malam tu diisi dengan solat. Kalau mereka lah dengar saya ceramah malam ni agak gelap. Tapi tak apalah. Ma la yudraku jullu la yutraku kullu. Apa yang tak boleh buat semua jangan tinggal semua. Jadi dalam banyak-banyak tadi tu yang jadi muakkad dalam mazhab kita, 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur dan 2 selepasnya, 2 selepas maghrib dan 2 selepas Aisyah. Jadilah solat sunat muakkad. Diingat sama-sama hadirin. Baik. Sekarang kita lihat fadilat setiap satu solat rawatib secara khusus. Mari kita lihat pada muka surat. InsyaAllah malam ni khatam. Kitab ni kita khatam. Tapi khatam cara lagu ni lah. Mari kita lihat solat sunat subuh. Muka surat apa solat sunat subuh? Muka surat 39. Sebelum itu, fadilatnya muka surat 33. Kita mulakan dulu dengan solat sunat subuh. Subuh dulu sampai isyak. Sampai isyak kita akan bicarakan sampai isyak insya-Allah. Saya usahakan pukul 9.15 kita tengok. Boleh sampai 9.15 kita tengok. Kalau tidak pun 9.14 kita tengok. Untuk subuh dahulu, pahalanya banyak hadis tapi kita sikit-sikit sebab masa tak mencukupi. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Apa dalam dunia ni? Dunia ni kan zindagi hai bahut mukhtasar. Lakin akhirat zindagi hai hamisha. Dunia tempat tumpangan buat sementara, akhirat kekal abadi. Rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar ataupun subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dunia di daratan dengan bisnes, perusahaan, perkhidmatan, dengan bank, jual beli, itu kan profit. Belum lagi dalam lautan dengan hasil mahsul. Belum lagi dengan galian biji, dengan petroleum, emas, perak, whatever. Belum lagi di atasnya itu dengan emas, dengan Asia-nya, dengan Maxis, Cellcom, U-Mobile. Itu je yang saya ingat sekarang ini. Tambah lagi, ini kan semua keuntungan, kan? Kata Nabi, 2 rakaat fajar mengalahkan seluruhnya. Allah. Tuan, kalau 2 rakaat sunat sebelum subuh mengalahkan seluruhnya, kalau solat subuh fardu macam mana agak-agak? Ya salam. Karena itu jangan ditinggalkan. Terus kita praktik. Macam mana caranya? Ini caranya. Subuh cuma ada qabliyah. Jadi usalli sunat as-subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Kenapa tidak disebut qabliyah? Kaedahnya sebab tidak ada solat ba'diyah. Fadilatnya apa dibacanya rasanya tak cukup saya nak syarah. Tuan-tuan tengok nanti dalam ni. Tapi sebolehnya jangan tinggal 2 surah. Yang pertama Al-Kafirun, yang kedua Al-Ikhlas. Kenapa? Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau bertamu di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan paling selalu Nabi baca ketika solat sunat subuh ini qul ya dengan qul huwallah. Apa rahsia? Wallahu alam. Tapi secara
Surahnya, kedua surah ini adalah tentang akidah. Jadi pasakkan akidah di awal pagi. Ataupun boleh di rotate. Apa dia? Membaca Alam nashrah laka sadrak dengan Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan di dalam kitab Nuzhatul Majalis, Al-Syekh Daud Al-Fattani menyebutkan di dalam kitab Wasaya Al-Abrar. Apa kata ulama? Rakaat pertama Alam nashrah, rakaat kedua Alam tarakai. Kata ulama, man qara'a alam bi alam lam yusibhu alam. Siapa yang baca alam nashrah laka sadrak sampai akhir, balas dengan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ketika solat subuh ini lam yusibhu alam, tidak kena sesuatu yang menyakitkannya pada hari itu, apakah daripada manusia, binatang ataupun jin. Jadi ini pendidik paling awal, di awal pagi. Jadi dibaca surah Alam Nashrah dengan Alam Tarakai. Khilaf ulama, apakah solat sunat sebelum subuh itu juga solat sunat fajar? Dua pendapat. Pendapat jumhur di kalangan mazhab kita Asy-Syafi'i, solat sunat fajar itulah solat sunat sebelum subuh. Jadi kalau sudah solat sunat sebelum subuh, la kafa, memadai. Tapi sebahagian ulama lain kata tak, solat sunat fajar lain, solat sunat subuh lain. Tapi pendapat ini tidak kuat. Tapi kalau tuan-tuan nak buat dua-dua boleh. Pendapat pertama sama, nak baca usalli sunatus subhi raka'atain lillahi ta'ala boleh, atau usalli sunatal fajri raka'atain lillahi ta'ala pun hasil. Dua-dua boleh. Kalau nak guna pendapat yang mengatakan berbeza, silakan tengok waktu dulu. Kalau masa panjang lagi, solat sunat fajar dulu, sebab fajar sadiq sudah keluar, barulah solat sunat subuh. Tapi kalau kita ikut pendapat yang sama, memadai. Sebab lepas tu kita boleh buat lagi amalan yang lain. Dalam buku ni ada beberapa amalan yang bagus sementara menunggu subuh. Lepas ba'diyah subuh tu, sebelum subuh tu nak tunggu subuh, ada beberapa amalan saya catatkan dalam ni sangat bagus diamalkan. Yang perlu dibaca 40 kali, perlu dibaca 3 kali, 11 kali, kan ambil masa tu. Jadi kalau kita guna pendapat sama, solat tu sahaja sementara tunggu nak solat, boleh kita isi dengan amalan lain. Baik, selesai sekarang Zuhur. Zuhur pahalanya mendapat pahala seperti mengerjakan 120,000 rakaat solat sunat. Hadisnya ada pada muka surat 138. Kita buka jauh sedikit. 138. Tak mengapa, di sini sudah saya letakkan. Arba'un qabla dhuhri ka'idlihinna ba'da al-'isha wa arba'un ba'da al-'isha ka'idlihinna min lailatul qadar. Riwayat Imam At-Tabrani. 4 rakaat sebelum zuhur yang kita nak ceritakan sekarang. Maksudnya muakkad dengan tidak muakkad dicampur. Sama seperti pahala melakukannya selepas Isya. Maksudnya 4 rakaat selepas Isya. Dan 4 rakaat yang dilakukan selepas solat Isya seperti sama pahala melakukannya pada malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan yang ada kitab ini, mari kita lihat catatan Imam Al-Haddad muka surat 139. 1 rakaat yang dikerjakan pada malam Lailatul Qadar sama dengan 30,000 rakaat pada malam-malam lainnya. Allah. Oleh itu 4 rakaat yang dikerjakan selepas solat Isya sama dengan 4 rakaat sebelum Zuhur, menyamai 120,000 rakaat solat yang dilakukan pada malam lain selain malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan jangan tinggallah 4 rakaat sebelum Zuhur, 4 rakaat selepas Isya sekejap lagi ini. Paling bagus solat sunat buat di rumah, paling bagus. Tapi kalau di rumah itu ghaibul ghuyub, elok kita buat kat sini. Walaupun afdalnya buat di rumah, tapi di rumah nanti kalau dah tengok sinetron, baik buat di sini cepat-cepat. Hadirin, ya Allah, mana nak tahu tu.
Satu lagi berita gembira untuk kita semua yang ada hajat, yang mungkin ada masalah. Ada satu waktu yang Allah buka pintu langit. Langit atas tu ada pintu, cuma kita tak nampak sebab ni tebal sangat hijab di mata kita ni. Kalau orang yang kasyaf, dia boleh tahu pintu langit dia terbuka. Situlah turunnya rahmat, situlah turunnya rezeki. Bila terbuka bermakna makbul doa kita. Bila waktu yang terbuka tu? Ni waktu ni. Muka surat 68. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazula asy-syamsu qabla adh-dhuhur. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna sa'atun tuftahu fiha abwabus samaa wa uhibbu an yas'ada li fiha amalun salih. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah solat 4 rakaat selepas tergelincir matahari, sebelum solat fardu zuhur, dan baginda berkata, sesungguhnya ia adalah waktu dibukakan pintu-pintu langit. Ini jarang kita tahu ni. Ketika itu, dan aku suka sekiranya amalan solehku diangkat padanya pada waktu itu. Mari kita lihat macam mana nak solat. Mohon maaf, apa fadilatnya lagi? Diharamkan daripada api neraka. Kalau kita solat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur. Man shalla 4 rakaatin qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha harramahu Allahu 'alan nar. Sesiapa yang mengerjakan solat 4 rakaat sebelum zuhur qabliyahnya dan 4 rakaat selepasnya ba'diyah, Allah akan mengharamkan neraka baginya. Macam mana nak solat? Begini cara solatnya. Zuhur, usalli sunnatal dhuhri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala, habis 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat lagi, usalli sunnatal dhuhri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala, jadi 4. Dalam kitab saya ini, untuk solat yang kedua tidak ada qabliyah. Saya tulis dalam kitab ini. Tapi pendapat yang lebih kuat, kena sebut qabliyah. Jadi tuan-tuan, apa yang tertulis kat sini ni satu pendapat tapi tak kuat. Jadi guna pendapat ini. Dalam kitab ini saya tulis yang kedua tu, usalli sunnatal dhuhri raka'ataini lillahi ta'ala, tanpa sebut qabliyah. Itu satu pendapat tapi tak kuat. Guna pendapat ini. Dua-dua guna qabliyah. Satu lagi sekaligus, lihat kalau masjid itu terlalu cepat nak solat, buat 4 rakaat sekaligus. Usalli sunnatal dhuhri 4 rakaatin qabliyatan lillahi ta'ala. Mana satu lebih afdal? Yang lebih afdal dua-dua. Sebab dalam mazhab kita Syafi'i ada satu kaedah, ma aktsara fi'lan aktsara fadla. Apa yang banyak dibuat dapat banyak pahala. Kalau dua-dua, sudah pasti niatnya 2, sudah pasti salamnya jadi 4, sudah pasti solat tahiyat akhirnya jadi 2. Kalau 4, satu je niatnya, salamnya ada 2. Bacaan tahiyat 1 kan jadi kurang tu. Tapi lihat keadaan. Selepas usalli sunnatal dhuhri raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala, 2 rakaat salam. Usalli sunnatal dhuhri raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala, 4 habis. Ataupun 4 rakaat sekaligus. Usalli sunnatal dhuhri 4 rakaatin ba'diyatan lillahi ta'ala. Izinkan saya sedikit laju ya. Sekarang asar. Fadilat mendapat rahmat Allah. Baik. Solat Jumaat sama dengan solat Zuhur. Fardu asar, mari kita lihat. Rahimallahu mura'an salla qabla al-'asri 4. Semoga Allah merahmati orang yang solat 4 rakaat sebelum asar. Walaupun solat ini bukan solat muakkad, tapi pahalanya besar. Itu tadi tu. Kita lihat fadilat-fadilat. Hadis yang lain, diharamkan badannya daripada api neraka. Allah. Siapa yang solat 10 rakaat ni ataupun 12, kira lengkap lah. Macam-macam fadilat ada dekat situ. Ini baru sedikit ni, saya pilih je hadis sebab masa kita tak cukup. Man shalla 4 raka'atin qabla al-'asri harramallahu badanahu 'alan nar.
Sesiapa yang solat 4 rakaat sebelum asar, Allah akan mengharamkan badannya daripada api neraka. Macam mana nak solat asar? Usalli sunnat al-asri raka'ataini lillahi ta'ala. Habis solat lagi 2 rakaat, usalli sunnat al-asri raka'ataini lillahi ta'ala. Kenapa tidak sebut qabliyah? Sebab tidak ada ba'diyah. Ataupun sekaligus usalli sunnat al-asri 4 raka'atin lillahi ta'ala. Maghrib pula ya. Melaksanakan perintah Rasulullah. Rasulullah kata, faman sya', siapa nak solat silakan solat. Sallu qabla al-maghribi, solatlah kamu sebelum fardu maghrib. Jadi 2 rakaat tadi tu fadilat umum tentang kelebihan solat sunat atau solat sunat rawatib di samping muwadhabah Nabi. Nabi tak pernah tinggal, selalu buat. Yang hadis kita dah baca tadi, maaf ya saya tidak baca lagi supaya masa kita dapat jimat. Macam mana cara solat? Qabliyahnya usalli sunatal maghribi qabliyatan lillahi ta'ala. Yang kedua, yang 4 tak ada sebab dia cuma ada 2. Usalli sunatal maghribi ba'diyatan, usalli sunatal maghribi rak'ataini ba'diyatan. Itu sebenarnya ya. Usalli sunatul maghribi qabliyatan rak'ataini. Ini tersilap copy paste. Usalli sunatul maghribi rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Tapi kalau macam ni boleh juga, cuma kita jarang. Sekarang Isya. Fadilat umum tentang kelebihan solat sunat rawatib. Baina kulli adhanaini salatun. Antara adhan dan iqamah itu ada solat. Adhan dalam bahasa Arab dimaksudkan dengan adhan betul-betul dan iqamah. Mendapat pahala seperti mengerjakan 120,000 solat rakaat solat sunat. Yang tadi kita telah baca ni. Jadi man sallal isya fi jama'atin wa salla 4 raka'atin qabla an yakhruja min al-masjid kana ka'ida li lailatil qadri. Sesiapa yang solat isya secara berjamaah dan solat 4 rakaat selepasnya sebelum dia keluar daripada masjid. Hadis ini secara mantuknya, secara tulisannya mesti solat di masjid baru dapat ini. Tetapi hadis yang kita baca tadi itu tak disebut pun masjid, dia mutlak. Maka kata ulama, sama ada di masjid ataupun tidak dapat juga pahala ini. Sama pahala melakukannya pada malam Lailatul Qadar. Kalau kita istiqamah 2 kalilah kita dapat, sebelum Zuhur dan selepas Isya. Mendapat pahala seperti mengerjakan 120,000 solat sunat yang tadi itu. Sama juga ya. Baik. Macam mana cara nak mengerjakannya? Caranya usalli sunnatal isya rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Solat lagi. Usalli sunnatal isya rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Ba'diyah kalaupun 4 begitu juga. Usalli sunnatal isya 4 rak'atin qabliyatan lillahi ta'ala. Lepas usalli sunnatal isya rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Tambah 2 lagi. Usalli sunnatal isya rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Kalau 4, usalli sunnatal isya 4 raka'atin ba'diyatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, kita selesai dah membaca kitab ini untuk yang rawatib. Ada waktu yang berbaki, mari kita lihat solat tambahan dalam kitab ini walaupun tidak rawatib. Ada 3. 1, isyraq, solat sunat isyraq. Yang kedua, solat sunat duha. Yang ketiga, solat sunat awabin. Kata ulama, kalaulah orang itu dia bertaubat lambat, maaf ya, dah di usia senja umurnya baru bertaubat, tapi dia nak kejar yang dia tinggal sebelum-belum ni, boleh tak? Jawabnya boleh. Kenapa? Pastikan jangan tinggal 4 waktu ini. Jangan sia-siakan 4 waktu ini. Diingat ya. 1, malam sehingga subuh, terutama sekali sepertiga malam yang akhir.
Ini kalau adalah siapa-siapalah dia bertaubat lambat, baru dia nak bertaubat. Maksudnya dia bertaubat lambat, tapi dia penuh penyesalan. Dia nak kejar yang dulu dia ramlah dulu tu. Dia nak kejar, nak amal bersungguh-sungguh. Boleh tak? Jawabnya boleh. Tapi syarat 4 waktu ni jangan sia-siakan. Malam sehingga subuh, terutama sekali sepertiga malam yang akhir. 2, selepas subuh sehingga matahari terbit. Kenapa? Sebab ada satu solat yang besar pahalanya, namanya solat sunat isyraq. Kalau sempat saya bicarakan, kalau tidak ustaz lain akan ceritakan. Yang ketiga, selepas asar sehingga maghrib. Ada dikir-dikirnya, itu waktu lain kita cerita tahun depan. Dan selepas maghrib hingga Isya. Yang saya nak cerita malam ni satu dulu, selepas maghrib sehingga Isya. InsyaAllah. Ada satu solat ringan, tapi pahalanya seperti beribadah 12 tahun. Dan 12 tahun itu solid diterima oleh Allah. Apa nama solat tu? Solat Awwabin. Mari kita lihat buku tuan-tuan. InsyaAllah tak rugi beli buku ni. Saya cadangkan, siapa yang ada duit lebih, siapa yang ada rezeki lebih, beli banyak-banyak ini bagi ustaz-ustazah. Kenapa? Nanti ustaz-ustazah yang baca ni, nanti kan ada orang akan faham yang disyarahkan itu. Orang tu melakukannya, senang-senang dapat pahala kat kita, walaupun kita meninggal dunia. Nah tu cara apa ni, cara yang codek nak buat amal bagi ustaz-ustazah setiap satunya. Nanti ustaz-ustazah akan baca, sebab ni ringan, dia akan syarah. Siapa tahu di kalangan yang mendengar itu ada yang istiqamah melakukan solat itu. Asbabnya buku tuan-tuan tadi tu yang beli tu. Berpanjangan pahalanya sampai hari kiamat. Itu cara untuk kita berbuat kebaikan. Solat awabin, oleh kerana masa saya tak cukup, masa pun tak apa-apa nak mengizinkan, tuan-tuan pun tak solat isyak lagi. Saya sudah solat tadi jamaah. Jadi saya semuanya ada dalam buku ni. Cuma saya rumuskan di sini sahaja ya. Solat sunat awabin jangan tinggalkan. Waktunya selepas solat fardu maghrib sehingga sebelum masuk waktu solat fardu isyak. Masuknya waktu isyak dah tak ada lagi solat ini. Bilangan rakaatnya sekurang-kurangnya 2. Kalau ikut hadis fadilatnya 12 tahun tadi 6, dan paling banyak 20 rakaat dengan 10 kali salam. Fadilat Nabi SAW menyebutkan, man salla ba'dal maghribi 6 raka'atin lam yatakallam fima bainahunna bisu' udilna lahu bi ibadati 12 sanah. Siapa yang solat 6 rakaat lepas maghrib, dah lepas dah esok hari pula, 6 rakaat, tidak diselangi di antara dia mengerjakannya ini dengan perkataan yang tak elok, bila selesai je 6 rakaat itu, pahala dia dapat 12 tahun. Contohlah sekarang umur saya 40 tahun. Contoh sekarang, contoh saja. Sebenarnya lebih 40 tahun dah ni. Contoh supaya sedang ingat. Saya lakukan ia malam ini. Umur saya 40 tahun kan, tapi seolah-olah umur saya 52 tahun. Sebab 12 tahun solid diterima oleh Allah. Kalau malam esok saya kerjakan lagi, umur saya tetap 40 tahun, tetapi seolah-olah umur saya 64 tahun. Kan dah tambah 12. Malam tulat bertambah lagi umur kebaikan saya. Berapa? 76. Lepas tulat tambah lagi 12. Hadirin. Berapa? 88. Umur baru 40. Hadirin, jangan tinggal. Ever. Tapi cara mengerjakannya kena tahu.
Kalau tidak nanti kan kita ada maghrib, ada kuliah kan macam ni. Kaifiat caranya tu kita nak ajar 3 cara. 1, kalau boleh yang ini tolong ditangkap nanti. Yang ini. Tapi habis yang ini jangan tangkap dulu sebab tak habis lagi. Maksudnya bila dah selesai cantik baru boleh tangkap. Nah, selesai boleh dikongsi pada orang lain juga. Pertama sekali begini ya. Solat ini selain daripada ba'diyah, bermakna ba'diyah maghrib 2 rakaat, awabin 6 rakaat, jadi campur 2 berapa? 8. Itulah dia cara yang pertama. Ini adalah cara yang terbaik sekali. Lepas ba'diyah maghrib tak termasuk ni, barulah solat awabin. Rakaat pertama tu usallinya macam ni. Usalli sunnata hifdzil iman ma'al awabin raka'ataini lillahi ta'ala. Tuan-tuan yang risau semua dan lengkap dalam ni. Dalam kitab yang lain tidak sebut hifzi, tetapi li hifzi. Usalli sunnata li hifzi. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh ya. Sembahyang Allahu Akbar, rakaat pertama qul huwallahu ahad 6 kali ikhlas. Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Yang ni kalau boleh nanti tolong tangkap dan sharekan. Sebab kadang-kadang yang dalam kitab tu kita jadi keliru. Ni berapa-berapa, ni kita dah buat begini senang difahami. Rakaat pertama macam tu, rakaat kedua pun macam tu. Habis, baru angkat lagi. Usalli sunnatal awabin raka'ataini lillahi ta'ala. Bacalah kuliah dan qul huwallah. Habis. Rakaat yang seterusnya 5 dengan 6 usalli, maksudnya yang kelima tu ya, usalli sunnatal awabin ma'al istikharah raka'ataini lillahi ta'ala. Surah apa pun boleh. Dapatlah pahala 12 tahun. Tapi ada tapinya ni. Orang macam saya dan ustaz-ustazah yang lain, kalau kami solat begini, nanti jamaah lama menunggu. Ni kan panjang 6 apa semua ni. Caranya ialah solat yang kedua. Lepas ba'diyah maghrib, kita confuse dengan hifzul iman ma'al awabin. Kemudian baru awabin. Kemudian awabin ma'al istikharah. Jadi kita confuse dibuatnya. Sebenarnya yang confuse tu yang tak selalu buat sebenarnya. Yang selalu buat tak ada confuse apa. Jadi satu caranya alternatif, tak perlulah ucapkan yang tadi. Untuk mula-mula belajar ni guna satu sahaja. Usalli sunnatal awabin raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar 2 rakaat, angkat lagi. Usalli sunnatal awabin raka'ataini lillahi ta'ala 2 rakaat, salam, angkat lagi. Usalli sunnatal awabin raka'ataini lillahi ta'ala. Jadi tak perlu lagi lah hifzul iman ma'al awabin. Ini awabin ma'al istikharah. Takut semabul. Semabul maksudnya takut keliru kitanya. Jadi daripada kelirunya, sesaja kita buat untuk rakaat. Boleh belakang. Tapi untuk saya dan yang lain yang nak memulakan kuliah maghrib, kan agak ambil masa panjang. Ini dah 2, ini dah 6, ini 2, ini 6, kan jadi 8. Caranya yang ketiga ini. Bagaimana? Solat ba'diyah maghrib, solat macam biasa tapi niatkan awabin. Begini ya. Saya solat ba'diyah maghrib. Usalli sunnatal maghribi raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, ketika saya bertakbir ataupun sebelumnya tadi, saya niat, ya Allah, saya jadikan solat ba'diyah ini termasuk awabin. Bila termasuk awabin tinggal berapa? Tinggal 4. Boleh? Ini untuk orang-orang yang berebut lah. Ataupun yang kedua untuk orang yang malas, baru belajar-belajar lah, jinak-jinak. Memang dalam waktu maghrib begini kan masa suntuk sangat. Terus buat macam tu. Tapi jangan diubah, tetap ba'diyah maghrib tu tetap. Cuma niatkan. Sebab kan awabin maksudnya apa? Sembahyang selepas
maghrib, masukkan tu. Sekarang selesaikan 4 dengan 2 cara. Satu, usalli sunnatal awwabin raka'ataini lillahi ta'ala, 2 rakaat. Habis dah kan, tinggal 2. Usalli sunnatal awwabin raka'ataini lillahi ta'ala, alhamdulillah, selesai. Ini paling ringan. Ini yang nombor 4 ni paling ringan. Apa? Setelah kita solat ba'diyah tadi tu, tak perlu pecah 2-2. 4 rakaat sekaligus boleh. Usalli sunnatal awwabin arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Baca kalau nak baca surah Al-Kafirun, Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau nak baca silakan. Kalau tak baca pun tak mengapa juga. Boleh? Ada satu lagi. Ini jangan minta tawar lagi. Tell me no confrontation. Jangan minta kurang lagi. Apa dia? Sembahyang duduk. Boleh? Sembahyang duduk. Dahlah sembahyang nombor 3. Dahlah sembahyang nombor 3. Ambil pula cara ni. Duduk pula lagi. Itu kira banyak sangat diskaun lah tu. Tapi ala kulli hal, daripada tak buat, boleh. Boleh nah, sebab solat sunat boleh dengan duduk. Tapi ada tapinya tu. Orang yang boleh berdiri tetapi dia solat sunat duduk, sah. Tapi dipotong setengah pahala. Dipotong. Kalau dia mampu berdiri lah, dia pun solat duduk sah. Tapi pahalanya setengah. Salatul qaidi nisfu ajri salatil qaimi. Sembahyang duduk dapat setengah pahala sembahyang orang yang diri. Kalau dia mampu berdiri. Kalau dia memang sakit lalu duduk, ya, macam pahala begitu juga. Nah, wallahu a'lam bis-shawab. Dahulu ini yang last ya, 5 minit. Dulu saya pernah rasa di sini dulu tak ingat saya pernah janji. Sekarang saya ingat, iaitu amalan dulu. Amalan yang saya katakan, kalau kita baca amalan ini, insya-Allah jadi pendinding di rumah. Kata guru kami, ini kalau dibaca di rumah. Kalau ada orang berniat jahat, insya-Allah rumah kita tu seperti dipagari api. Sebab itu sebagian ulama kata ini pagar api. Ini yang saya ingat dulu waktu saya buat kuliah kat sini. Jadi saya rasa macam meralat kalau tak kongsikan, sebab dulu pernah sebut tapi tak tulis. Bacaannya ini. Hadirin, sebelum kita nak khatam, sama-sama dulu ikut saya baca ya. Mudah-mudahan kita bagi sanad ni untuk kita semua. La ilaha illallah Al-Halimul Karim Rabbus Samawatis Sab'i wa Rabbul Arshil Azim. La ilaha illa ant Azza Jaruk wa Jalla Thana'uk. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. La hujjata bainana wa bainakum. Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Ni guru saya pesan, baca ni 3 kali di rumah, jangan lebih. Baca 3 kali ketika berada di rumah. Kalau niat untuk memagari rumah, 1 selepas subuh, 2 sebelum keluar rumah, yang ketiga sebelum tidur malam. Kita ulang balik ya. 1 lepas subuh, yang kedua sebelum keluar rumah, nak pergi kerja, nak pergi belajar, yang ketiga sebelum tidur malam. Itu kalau niat untuk memagari rumah, sekolah, kedai dan sebagainya. Tapi ini juga adalah amalan untuk memagari diri sendiri daripada makhluk halus, kejahatan orang yang katanya sihir, yang tak elok-elok itulah. Tapi kalau memagari diri, dia tidak terhad di mana pun, bila pun. Kalau rasa macam nak buat pendinding diri, bila-bila pun boleh baca.
Tapi kalau niat untuk rumah tadi tu dibaca 3 kali saja. Nah, itu cara ulama beramal, wallahu alam. Begitu kita ijazahkan. Oleh hadirin, ini diijazahkan kepada semua sekali, dan silakan kalau tuan-tuan puan-puan nak kongsikan kepada yang lain, silakan. Sebab amalan ini untuk kita semua. Cuma ingat tadi tu, ketika meniat untuk rumah dipagari 3 waktu je. Selepas subuh, sebelum keluar dan sebelum tidur malam. Katalah tadi lupa, tadi baru malam ni dapat ijazah ni kan dah subuh dah lepas dah, baca 3 kali malam ni. Yang penting 3 kali tu. Kalau untuk diri sendiri, bila-bila pun boleh, di mana-mana pun boleh. Setakat ni dulu, maaf hadirin saya ambil masa lebih. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.